Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Aliza. Dalam video kali ini, kami akan membentangkan pentaksiran akhir berdasarkan tajuk yang telah kami pilih, yaitu Teknik Menyerap Image. Teknik, menurut Kamus Dewan edisi keempat, boleh didefinisikan sebagai satu kaedah untuk mencipta sesuatu kerja dan sebagainya. Manakala menerap boleh didefinisikan sebagai mempraktikkan, mengenakan, ataupun memasukkan. Image pula boleh didefinisikan sebagai foto ataupun gambar. Teknik menyerap image adalah merupakan satu prosedur yang digunakan untuk membantu pelajar menjana image mental berkaitan bahan bacaan mereka. Dan teknik ini adalah digunakan untuk meningkatkan kefahaman mereka. Ringkasnya, daripada definisi ini dapat kita fahami bahawa dengan wujudnya teknik penerapan image ini, kefahaman murid berkaitan dengan satu bahan bacaan itu lebih mudah jika wujud satu image berkaitan bahan bacaan tersebut dalam minda mereka. Dan terdapat 3 perkara asas dalam teknik menyerap image, yaitu model guru, latihan berpandu, dan juga latihan kendiri. Ketiga-tiga perkara asas ini telah diterjemahkan kepada 6 langkah-langkah pelaksanaan. Oleh itu, saya serahkan penerangan langkah pelaksanaannya kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Aliza binti Lamri selaku pensyarah BMK 3033 Keterampilan Membaca Kumpulan D. Saya, Masyuri binti Jeffrin, memegang kad matriks bernombor D20191089027. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilaksanakan bagi menerjemahkan perkara asas dalam teknik menerap image. Oleh itu, terdapat 6 langkah dalam melaksanakan teknik menerap image. Mari kita lihat. Langkah yang pertama, guru akan memperkenalkan cara-cara menggunakan teknik menerap image dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Guru akan memberitahu kepada pelajar sebab teknik menerap image ini dilakukan dalam strategi membaca, iaitu untuk membantu pelajar memahami apa yang mereka belajar. Seterusnya, pelajar dimaklumkan untuk membuat gambaran mental mengenai apa yang sedang dibaca mereka, yang mana ia boleh membantu mereka mengingati apa yang telah mereka baca. Seterusnya, guru akan menunjukkan cara-cara untuk melaksanakan teknik menerap image dan pelajar akan melakukannya sendiri setelah mereka faham. Seterusnya, kita masuk ke langkah kedua bagi melaksanakan teknik menerap image. Guru akan memilih teks yang berbentuk deskriptif yang mana teks tersebut panjangnya lebih kurang 100 patah perkataan. Teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan menggunakan kod-kod khusus secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar dan mengalami langsung apa yang diterangkan di dalam teks. Di dalam langkah ini juga memerlukan guru untuk membaca teks dengan lantang. Ini merupakan contoh-contoh teks deskriptif. Langkah yang seterusnya ialah langkah ketiga yang dilaksanakan dengan guru menunjukkan cara penggunaan strategi kepada pelajar. Guru akan melakukan teknik berfikir dan bersuara yang kemudiannya guru akan berkongsi pengetahuan sedia ada serta hubungan peribadi beliau dengan teks tersebut dan juga dengan pelajar. Contohnya seperti bercerita di hadapan para pelajar. Tiga langkah selebihnya dalam melaksanakan teknik menerap image akan dijelaskan oleh pembentang seterusnya. Oleh itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Aliza. Saya Muhammad Sauki bin Keman dengan nombor matriks D20191089024. Dalam video ini, saya akan menerangkan berkenaan langkah-langkah seterusnya di mana ia merupakan kesinambungan daripada 6 langkah yang telah diterangkan. Dengan ini, saya akan memulakan dengan langkah yang keempat. Langkah yang keempat, guru akan menyediakan latihan bersepadu kepada pelajar.
guru akan mengajak pelajar untuk menghuraikan imej yang telah mereka bayangkan ataupun yang telah mereka gambarkan ketika proses guru membaca secara lantang sebentar tadi, iaitu tepatnya pada proses yang kedua. Dalam masa yang sama, guru perlu mengajarkan kepada pelajar untuk mencatat persamaan dan juga perbezaan imej yang telah mereka gambarkan. Langkah keempat ini merupakan langkah yang penting dalam menguasai kaedah membaca dengan cara menerap imej. Selesai untuk langkah yang keempat, kita akan beralih kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima dilakukan dengan guru mewujudkan satu bentuk latihan kendiri. Guru akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan seterusnya dalam bentuk berpasangan. Dengan ini, guru akan meminta pelajar untuk membaca teks dengan senyap secara berpasangan. Setelah selesai membaca teks, kedua pelajar tadi akan saling menerangkan kepada pasangan masing-masing berkenaan apa yang digambarkan dan seterusnya mengemukakan sebab kenapa imej tersebut mereka gambarkan sedemikian rupa. Pelajar juga akan berbincang berkenaan persamaan dan perbezaan terhadap idea yang dikemukakan oleh mereka. Pada situasi ini, guru akan membantu dari masa ke semasa bagi menguatkan lagi penguasaan murid terhadap kaedah membaca menerap imej ini. Langkah keenam ataupun langkah yang terakhir dalam kaedah membaca dengan cara menerap imej adalah dengan guru perlu menyediakan latihan kendiri kepada pelajar. Adalah lebih baik jika guru menyediakan lebih banyak teks deskriptif sebagai latihan kepada pelajar bagi mengaplikasikan kaedah ini. Hal ini penting bagi mempertajamkan lagi penguasaan murid terhadap kaedah ini. Itu sahaja 6 langkah-langkah dalam kaedah membaca menerap imej. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Aliza binti Lamri selaku pensyarah bagi mata pelajaran keterampilan membaca kod kursus BMK 3033. Nama saya Elsie Sandra Twila, memegang kad matriks bernomor di 209108949. Baiklah, saya akan beralih pada tujuan utama saya merekamkan video ini. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang beberapa kelebihan menggunakan teknik menerap imej dalam pembelajaran. Teknik menerap imej merupakan satu prosedur yang membantu pelajar untuk menjana imej mental bagi meningkatkan lagi kepahaman pelajar. Kelebihan yang pertama dalam menggunakan teknik menerap imej ini ialah kita dapat menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Hal ini demikian karena penggunaan kepada bahan-bahan seperti imej dan juga kombinasi warna yang pelbagai dapat menarik minat pelajar untuk lebih fokus di dalam kelas. Dengan ini, mereka akan lebih berminat untuk belajar di dalam kelas. Mereka tidak akan rasa bosan untuk belajar di dalam kelas karena terdapatnya penggunaan warna dan juga imej-imej yang menarik di dalam kelas. Justru tidak dapat dinafikan bahwa penggunaan teknik menerap imej ini betul-betul menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Kelebihan kedua dalam menggunakan teknik menerap imej dalam PDPC ialah murid akan mudah mengingat dan paham apa yang diajar. Hal ini karena ingatan seseorang itu akan menjadi lebih kukuh jika mereka membaca, memegang dan melihat sesuatu. Dengan ini, teknik menerap imej ini amat berkesan untuk menjadikan seorang pelajar itu mudah mengingat dan paham apa yang dipelajari di dalam kelas. Perkara ini amat berkait rapat dengan teknik menerap imej karena teknik ini memerlukan seseorang untuk membaca dan memaparkan suatu imej yang berkaitan dengan apa yang dibaca. Yaitu, teknik ini boleh digunakan dalam PDPC untuk meningkatkan lagi kefahaman dan ingatan seorang pelajar yang belajar dalam kelas. Teknik menerap imej ini amat berkesan karena pelajar tidak perlu membayangkan sendiri apa yang mereka baca, tetapi sebaliknya, yaitu mereka boleh melihat imej-imej yang dipaparkan oleh guru-guru yang telah disediakan oleh guru-guru di dalam kelas. Dengan ini, jika mereka faham apa yang mereka baca,
sudah tentu mereka mudah untuk mengingat apa yang mereka baca dan pelajari di dalam kelas. Kelebihan yang seterusnya dapat dilihat ialah ia dapat meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam kelas. Hal ini demikian karena peningkatan kualiti pembelajaran di dalam kelas dapat dilihat dengan adanya pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Dengan menggunakan teknik menerap image ini, penglibatan antara guru dan juga pelajar dapat dilihat di dalam kelas. Kualiti pembelajaran di dalam kelas juga dapat dilihat dengan adanya guru-guru yang bersiap sedia sebelum memulakan pembelajaran. Hal ini demikian karena guru-guru perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam menggunakan teknik ini. Dengan ini, dapat dilihat bahwa guru-guru sudah bersiap sedia untuk memulakan pembelajaran berbanding dengan tidak menggunakan teknik ini semasa PDPC. Selain itu, kualiti pembelajaran juga dapat dilihat di akhir pembelajaran dengan menggunakan teknik ini. Kita dapat melihat sama ada murid-murid itu paham apa yang dipelajari, ingat apa yang dipelajari, dan kita melihat sama ada objektif pembelajaran dapat dicapai ataupun tidak. Justru dapat dilihat bahwa penggunaan teknik menerap image ini benar-benar berkesan dan beri kualiti yang baik dalam pembelajaran di dalam kelas. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahwa terdapat banyak kelebihan dengan menggunakan teknik menerap image ini dalam PDPC. Tambahan lagi, dengan menggunakan teknik-teknik seperti ini, sudah tentu kita dapat melahirkan insan yang cemerlang dan berkualiti untuk negara kita. Lalu, guru-guru seharusnya menggunakan sekurang-kurangnya satu teknik ataupun menggunakan satu bahan bantu mengajar dalam pembelajaran agar dapat mencapai objektif pembelajaran dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Sekian. Assalamualaikum, saya Siti Zulaika binti Satyam Layasahin akan meneruskan pembentangan yang berkaitan dengan kelemahan teknik menerap image sebagai teknik membaca secara kritikal. Kelemahan yang pertama ialah penggunaannya yang tidak praktikal, di mana ianya bersaiz kecil, maka ia tidak sesuai untuk penggunaan bagi pelajar dalam jumlah yang besar ataupun dalam kelas yang lebih besar. Hal ini kerana hanya pelajar yang duduk di hadapan sahaja akan mendapat manfaat daripada teknik ini sepenuhnya. Kelemahan yang kedua ialah ianya kurang sesuai untuk dikomersialkan. Hal ini kerana bahan untuk membuat teknik menerap image ini merupakan bahan yang kurang menarik dan ianya tidak melibatkan alatan-alatan canggih berbanding dengan teknik-teknik lain. Kelemahan yang terakhir ialah mudah rosak, di mana teknik menerap image ini menggunakan bahan-bahan yang tidak tahan lasak. Teknik ini hanya dapat digunakan dalam masa yang singkat jika tidak dijaga dengan rapi. Kesimpulannya, teknik menerap image ini merupakan antara cara untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam pembacaan mereka. Tambahan pula, pelajar dapat membaca dan melihat image pembacaan mereka. Terdapat banyak kelebihan teknik menerap image ini, namun teknik ini juga ada kelemahannya. Secara keseluruhannya, teknik ini memberi banyak kesan positif kepada pelajar, terutamanya untuk pelajar membaca secara kritikal. Sekian, terima kasih.